Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan tajuk pengajian kita berkenaan ringkasan Sahih Muslim, dan mana kita pada minggu yang lalu telah pun membincangkan berkenaan dengan tajuk orang-orang yang Nabi SAW berlepas diri daripada mereka. Dan ini masih lagi dengan Kitabul Iman. Kerana dalam tajuk ini kita membahaskan berkenaan dengan kadang-kadang ada orang tu mungkin Muslim lagi tapi Nabi marah dengan mereka. Kadang-kadang ada peringkat yang seperti keluar Islam. Kadang-kadang ada orang tu tak, masih lagi Islam tapi dia dikira sebagai orang yang melakukan dosa besar. Kerana Islam ni kita tahu bahawa seorang yang melakukan dosa besar tidak kita keluarkan daripada lingkungan iman. Siapa-siapa yang melakukan dosa besar tidak kita keluarkan dia daripada iman, melainkan dengan syarat-syaratnya. Jadi dalam pembahasan kita yang lalu kita bincang mengenai orang yang Nabi lepas diri daripada mereka, termasuk dalam tajuk tu kita bincangkan orang-orang yang menipu dia kita panggil ghasya. Bila Nabi lihat ada orang tu jual makanan, kemudian dia ni dia letak makanan dia kena hujan tapi dia letakkan makanan elok kat atas, yang bawah tak elok. Kemudian Nabi kata dengan dia, apa benda ni? Dia kata hujan kena. Nabi kata dengan dia, kenapa tak tunjuk pada orang? Dan kemudian Nabi kata, man wasyana falaysa minna. Dalam hadis lain Nabi kata berkenaan dengan masalah senjata, mengacukan senjata pada seorang Muslim yang lain pun Nabi kata juga, man asyara ila nabi bi hadidatin falaysa minna. Siapa yang mengacukan kepada kami dengan senjata bukan golongan kami. Dan juga Nabi terangkan berkenaan orang yang menjerit, memekik atau meraung ketika mana kematian berlaku dan sebagainya. Juga Nabi kata bukan golongan kami. So golongan kami tu maksudnya dosa tu amat teruk sangat sampai Nabi kata boleh, Nabi tak mengaku mengikut syariat Rasulullah SAW. Tu kita kata dalam tajuk ni, hadis ini menunjukkan bahawa jalan ataupun amalan Nabi SAW bukan macam tu. So elakkan, kerana kita bimbang kemungkinan besar kalau kita kata halal benda tersebut, kita akan terkeluar daripada Islam. Jelas Okey. Baik. Hari ni kita sambung bab baru Bab yang ke-34. Siapa-siapa ada buku tu muka 35. Siapa ada buku muka 35 Bab 34. Bab man la yukallimuhu Allahu yaumal qiyamati wala yanzuru ilaihi. Bab man la yukallimuhu Allahu yaumal qiyamati wala yanzuru ilaihi. Bab orang-orang yang tidak akan bercakap Allah Ta'ala kepadanya pada hari kiamat dan tidak Allah Ta'ala melihat memandang kepadanya. Mana murkanya Allah Ta'ala sangat-sangat pada orang ni. Walaupun mungkin di kehidupan ini dia ni Muslim, dia mengaku dia mukmin kan, tetapi mungkin iman dia tak sempurna. Marahnya Allah Taala pada orang ni sampai kan kita kata kalau dia bukan Islam tu confirm dah. Kita kata kadang mungkin tak tanpa ada orang masuk syurga tanpa hisap, ada orang masuk neraka pun tanpa hisap. Tahu? Masuk neraka tanpa hisap, dia terus dia masuk sampai-sampainya straight one way ticket to the hell. Tahu? Dia tak ada wakaf dah. Tak ada macam tanya je apa benda kebaikan tak ada. Terus masuk. Ada. Yang orang ni kita kata yang kita kata perhentian banyak ni, yang kita kata orang tu mungkin ada iman, ada persoalan, ada pertanyaan, ada soal dosa pahala, jadi ada kebaikan dia buat tapi tak memadai untuk menyelamatkan dia. Jadi dalam tajuk ni ada golongan manusia ni hari akhirat nanti mungkin Muslim mukmin dia hadapan kita sekarang ni. Cuma jangan kita pula lepas nampak perangai tak senonoh macam ayat ni, hadis kata engkau ni jangan pula, pasal mungkin dia akan bertaubat. Jadi secara asasnya kita jauhi sifat-sifat ini kerana orang-orang ni adalah orang-orang yang Allah Ta'ala takkan cakap dengan mereka pada hari kiamat nanti dan juga takkan pandang pada mereka. Hadis 82. Hadis 82. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Thalathun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati. Thalathun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim
walahum adzabun alim, walahum adzabun alim. Qala faqara'aha Rasulullah SAW thalatha mirarin. Faqara'aha Rasulullah SAW thalatha mirarin. Faqala Abu Dhar, khabu wa khasiru. Man hum ya Rasulullah? Khabu wa khasiru, man hum ya Rasulullah? Qala al-musbilu wal mannan wal munfiqu sil'atahu bil halfil kadhibi wa fi riwayatin al-musbilu izarahu. Hadis ke-83. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim syaikhun zanin wa malikun kadzdzab wa a'ilun mustakbir. Hadis 84. Wa anhu an siapa tadi? An Abi Hurairah juga Wa anhu an Abi Hurairah. Kalau anda kata pengarang buku kita dia tak anhu saja, maksud dia orang sebelum tadi, yang atas tu. Wa anhu, dan daripada Abu Hurairah juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim rajulun ala fadli ma'in bil falah yamna'uhu ibnas sabil wa rajulun baya'a rajulan sil'atan ba'dal asri fahalafa lahu billah la akhadhaha bikadha wa kadha fasaddaqahu wa huwa ala ghairi dhalika wa rajulun baya'a imaman la yubayi'uhu illa lidunya fa in a'tahu minha wafa wa in lam yu'tihi minha lam yafi wa fi riwayatin sawama rajulan bisil'atin. Baik, ni atas balik. Baik, bab orang-orang yang takkan berkata-kata Allah Ta'ala kepadanya pada hari kiamat dan tidak akan pandang kepadanya. Dalam hadis ni Abu Dhar al-Ghifari daripada Nabi SAW, Nabi SAW qala, beliau berkata, baginda bersabda, thalathatun, tiga kumpulan, tiga golongan, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati, yang Allah takkan cakap dengan mereka, la yukallimuhumullah, takkan Allah Ta'ala bercakap pada mereka. Maksud tak bercakap tadi adalah tidak bercakap dengan dengan kata-kata atau bercakap dengan orang yang Allah Ta'ala redai. Mana mungkin Allah Ta'ala bercakap dengan kemurkaan. Pasal kita bacalah hadis-hadis Nabi SAW, ada manusia-manusia ni yang buat dosa, tapi Allah Ta'ala akan bertanya dengan dia juga. Kan, apa kau buat? Bahkan kaum Bani macam kisah dalam hadis Nabi SAW, bila turun ayat Quran berkenaan dengan kuntum khair ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah sebaik-baik umat dikeluarkan untuk manusia. Ataupun dalam wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ayat surah Al-Baqarah ayat 142. Bila Allah Ta'ala nyatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas, demikian kami jadikan kamu sebagai umat terbaik
untuk kamu jadi saksi ke atas sekalian makhluk. Dalam hadis yang datang kisah ini, Nabi SAW menyatakan bahawa contoh macam Nabi Nuh AS bila ditanya oleh Allah Ta'ala, adakah kau telah sampaikan? Maka Nabi Nuh kata, aku sampaikan dari Allah. Lepas tu Allah Ta'ala tanya pada kaum dia, meaning that ada dialog di antara Allah Ta'ala dengan mereka. Takkanlah bila Allah Ta'ala bila ada dialog, maksud dia orang ni kafir, kan? Ingkar para anbiya, tapi Allah Ta'ala masih lagi dialog dengan mereka. Jadi Allah Ta'ala tanya kepada mereka, adakah Nuh sampaikan? Dia kata tak ada lah, mana dia datang kepada kami. Dia don't deny. Tapi Allah Ta'ala datangkan pada Nuh AS, siapa saksi engkau? Dia kata Muhammad punya umat. So actually itu ada kisah berkenaan ayat Quran surah Al-Baqarah 143 143 tu, itu kalau siapa yang rajin baca tafsir dia akan faham tajuk tu. Yang konsep dia, maksud dia bila dikatakan tak bercakap tadi Allah Ta'ala dengan orang berkenaan hari kiamat, kita tak bincangkan berkenaan orang yang masuk neraka direct. Ini ada orang-orang yang dia berkenaan berdiri di depan Allah Ta'ala, berhadapan Allah Ta'ala. Maksud dia orang kini hadapan, tapi Allah Ta'ala tak cakap dengan dia dengan cakap yang redha. Maksud dia pertama, dengan kata-kata orang yang Allah Ta'ala redai. Dan boleh jadi Allah Ta'ala akan bercakap dengan mereka dengan kata-kata apa? Kemurkaan. Mana Allah Ta'ala bercakap tapi dengan herdikan, kemurkaan. Dan juga Allah Ta'ala kenakan mereka. Contoh macam dia kata Allah Ta'ala tanya, apa kamu buat dengan sekian? Adakah kamu buat? Dia kata tak buat. Allah Ta'ala kunci mulut dia, tangan kaki dia bercakap. So that penghinaan ke atas diri dia, menipu di khalayak ramai pada waktu berkenaan, sedangkan dia buat, dia tak mengaku. So konsep ni kita kata mungkin Allah Ta'ala bercakap tapi tidak bercakap dengan maksud dia apa? Dengan redha, tapi cakap dengan apa? Kemurkaan. Okey, kebencian Sebab yang datang dalam hadis Bukhari ada hadis yang lain. Nanti tajuk ni akan depan sikit, ada kita akan baca. Dalam hadis yang pasal hadis Bukhari, hadis nombor 2369. Pasal orang yang disebut dalam hadis Bukhari 2369 ni disebut dalam hadis Sahih Muslim ni bahawa antara golongan yang takkan Allah Ta'ala bercakap dengan mereka, iaitu apa benda? Orang yang menghalang, dia ada air lebihan air mengalir kan, dia sekat tak nak bagi orang ambil air berkenaan. Kadang-kadang kita kata keluar air sungai daripada kita ada kebun, sungai kita mengalir kan, sungai kebun kita mengalir, kita alihkan sekat tak nak bagi orang langsung. Tak boleh lah, biarkan dia mengalir kan. Mana apa dapat dari kita, dapat dari kita. Apa yang tak ni, biar pada orang lain lebihan dia. Tapi ada orang kadang-kadang dia kedekut dengan benda yang bukan milik dia. Allah Ta'ala jadikan kebun dia tadi keluar mata air, tapi dia pergi sekat daripada orang lain untuk terima air berkenaan. So jadi dalam hadis berkenaan, yaqulullahu limani ilma, Allah Ta'ala akan berkata pada orang yang menyekat air daripada orang lain, al-yawma amna'uka fadli, hari ini aku sekat daripada engkau kelebihanku. Kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadak, sebagai engkau dulu sekat apa yang tak dikerjakan oleh tangan kau. Pasal air itu keluar bukan kerja tangan kita. Faham tak? Air itu keluar melimpah-limpah dan sebagainya, bukan kerja tangan kita, itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila air itu keluar melimpah, kita sekat tak bagi ke orang, kedekut gila. Tak boleh. Ni tajuk dia bila kata orang tadi, maksud dia ada perbualan. Tapi golongan yang sekat air ni dalam hadis Nabi ni yang kita akan baca kejap lagi, memang dia antara orang yang takkan Allah Taala takkan pandang pada dia, takkan bercakap dengan dia. Maksud dia takkan cakap, maksud dia takkan bercakap dengan redha, cakap dengan kemurkaan. Ini pendapat yang pertama. Kerana berdasarkan hadis yang datang dalam Bukhari itu, memang ada perbualan berlaku di antara Allah Ta'ala dengan orang yang sekat air. Pasal dalam hadis ni ada orang sekat air, nanti tak dapat, tak dipandang, tak bercakap, takkan dibersihkan, disebut dalam hadis ni. Faham Okay, baik. Dan telah menceritakan Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat 108. Ayat 108. Dalam ayat berkenaan Allah Ta'ala nyatakan kepada orang-orang kafir, ikhsa'u fiha wa la tukallimun, diamlah kamu semua dalamnya dan neraka tu, jangan kamu cakap dengan aku. Maksud dia diorang cakap tapi Allah Ta'ala, diorang sibuk nak kata minta inilah minta itu, dia Allah Ta'ala kata diam kamu semua dalam tu, jangan kamu bercakap kepadaku. Maksud dia the dialogue is there. Tapi kita kata maksud hadis Nabi tadi, 3 golongan yang Allah Ta'ala takkan bercakap dengan mereka. Meaning pertama dia adalah Allah Ta'ala takkan bercakap dengan mereka untuk apa? Redha. Dengan redha, bahkan Allah Ta'ala cakap dengan marah dan juga murka. Cakap mungkin berlaku tapi kemurkaan, bukannya atas dasar redha. Okay, itu maksud pertama. Maksud kedua, maksud tak bercakap, Allah Ta'ala tak bercakap dengan mereka ni adalah Allah Ta'ala akan berpaling daripada mereka. Berpaling langsung, tak pandang langsung pada mereka. Dan murka kepada mereka. Dan marah, berpaling dan juga murka pada mereka. Kerana apa? Kerana pandangan Allah Ta'ala kepada hambanya adalah rahmat untuk mereka. Kerana kalau Allah Ta'ala pandang pada seorang, melihat pada seorang hambanya, maka rahmat Allah Ta'ala akan meliputi hamba berkenaan. So meaning that bila Allah Ta'ala berpaling, tak nak pandang dia langsung, tak nak bercakap dengan mereka dengan pemandang, dengan rahmat, maka maksud dia tak akan dapat rahmat Allah Ta'ala langsung. Belas kasih Allah Ta'ala tak akan berlaku pada dia.
Adapun yang manusia yang lain, kalau dia kata Allah Ta'ala pandang pada dia, then actually kat situ akan timbul masalah rahmat Allah Ta'ala. Okay, kerana Allah Ta'ala bila pandangan Allah Ta'ala kepada hamba-Nya, rahmat, menjadi rahmat untuk rahmatnya untuk mereka, dan juga kelembutan daripadanya ke atas mereka, dan ihsan Allah Ta'ala kepada mereka. Ini adalah pandangan yang dinafikan dalam hadis ini. Mana maksudnya dia orang takkan dapat benda berkenaan. Kalau ada berlaku pandangan, maksudnya pandangan tadi bukan pandangan yang rahmat. Takkan berlaku pandangan sebenarnya. Bahkan orang tak tengok langsung. Macam kita katalah, macam bapak marah anak lah. Dia marah anak dia, nyampah, dia tak nak tengok muka. Kan, dia pandang geram. Aku tak suka tengok muka kau. Dia paling muka lah. Anak dia cakap, tak tahu je. Itu contohnya lah, contoh yang berlaku. Jadi kita kata dalam tajuk hadis Nabi ni, orang tadi Allah tak cakap dengan dia, Allah takkan pandang daripada dia. Okey, dan tak nak cakap tadi kita kata maksud dia adalah mungkin berlaku percakapan tapi dengan kemurkaan, kemarahan, bukan dengan redha. Kalau pandang, takkan pandang langsung. Kerana apa? Tak ada Allah Ta'ala pandang hamba tadi kecuali dia akan menjadi belas kasihan pada hamba tersebut. So Allah Ta'ala takkan pandang pada dia. Okey, dan disebut juga wala yunzur ilaihim wala yuzakkihim, dan juga tidak akan, Allah akan bersihkan mereka. Ini semua hari kiamat, semua hari kiamat. Berkata Az-Zajjaj, maksud dia Allah Ta'ala takkan puji ke atas mereka. Yang mana ini kebaikan yang mereka buat tak akan menjadi kebaikan langsung. Okey, dan barang siapa yang tak bersihkan mereka, tak beri tazkiyah dan sebagainya, tak ada kata tak selamatkan dia, maka orang tu akan diazab. Dan maksud dia juga, dia kata tidak akan dibersihkan orang tersebut daripada kotoran-kotoran dosa dia, kerana besarnya kesalahan dia. Dan untuk dia ada azab yang pedih, azab yang menyakitkan. Pasal dia sebenarnya di hari akhirat nanti ada manusia ni amal soleh dia boleh membersihkan amal kejahatan dia. Bahkan dalam dunia ni lagi kita kena buat kerja macam tu. Bahkan kerana dalam Al-Quran Karim Allah nyatakan innal hasanat yudhibnas sayyiat. Jadi kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan-keburukan. Maksudnya kita kata melangkah kita datang hadir kelas dan sebagainya, buat kebaikan. Kebaikan kita ni menyebabkan kita dapat penghapusan dosa. Kan contoh macam dalam hadis lain Nabi kata berkenaan puasa. Kan Nabi kata apa? Nabi kata man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, apa? Ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi, diampunkan apa telah lalu daripada dosa-dosa, dia bersihkan. Tapi kalau anda kata mungkin orang tersebut melakukan perkara-perkara ini di hari akhirat nanti, amalan kebaikan tak jadi pembersihan untuk dia. Ini bahaya. So jadi jaga-jaga amal-amalan ini jangan kita buat. Lalu berkata perawi hadis ini, faqara'a Rasulullah salah samirarin. Lalu baginda SAW menyebut perkara ini 3 kali. Mana 3 golongan. Nabi kata, ya Allah takkan pandang pada mereka hari kiamat, takkan bercakap dengan mereka pada hari kiamat, takkan pandang pada mereka, takkan bersihkan mereka, dan untuk mereka ada azab yang pedih. Ini Nabi ulang 3 kali. Nabi ulang 3 kali kata-kata ini. Lalu faqala Abu Dzar, berkata Abu Dzar, khabu wa khasiru, rugi dan juga kata khabu, hampa, dan juga khasiru, rugilah. Hampa mereka, rugilah mereka. Hampalah mereka, rugilah mereka. Mana mereka hampa dan juga rugi. Man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka wahai Rasulullah? Qala, baginda bersabda, al-musbilu. Al-musbilu, dan satu riwayat datang al-musbilu izarahu. Al-musbilu izarahu, orang yang melabuhkan pakaian dia atau kain dia. Itu orang yang mengheretnya dalam keadaan berbangga-bangga diri. Actually zaman dahulu memang orang-orang Arab sememangnya mereka pakai jubah tu tadi makin kaya makin labuh. Macam ni lah, macam orang kahwin kan. Contohnya untuk wanita dibenarkan benda ni, tak ada masalah. Bahkan sejengkal bawah daripada buku lali dia dibenarkan. Bahkan benda kotoran yang dia langgar dekat sebarang perjalanan dia dibersihkan oleh tanah yang kering yang berikutnya. Tapi zaman sekarang naik kereta kan, mana kotor sangat kan. Contohnya lah. Jadi, tapi asasnya kita kata untuk wanita dibenarkan. Itu ada hadis yang dibincangkan. Tapi untuk lelaki benda tersebut tak dibenarkan. Saya sering lihat zaman sekarang ni banyak orang balik daripada Mekah dan sebagainya beli jubah, lepas tu kemudian dia tak potong bawah tu. Kadang-kadang labuh tu kan, dia datang heret masuk masjid kan, tak tahu kenapa. Nampak macam dia tahu kadang-kadang saiz tak betul pakai, tapi tak betul saiz pun silalah pergi hantar betul kan. Jadi dia kadang heret dan sebagainya, kata nak tengok keadaan macam nak kebaikan tapi tak faham berkenaan amalan ini. So, jadi memang dalam hadis Nabi menyatakan mana menarik al-musbil izarahu, yang melabuhkan kain dia itu yang menarik dia, mengheret dia dalam keadaan menunjuk-nunjuk. Okay, sebagaimana datang hadis yang lain yang didatangkan lafaz dengan khuyala. Even though begitu, kalau boleh elakkan langsung. Untuk perempuan tak ada masalah, untuk lelaki kena jaga bab ni. Okey? Yang kahwin yang buat panjang-panjang belakang tu. Itulah kita kata benda tu tadi untuk wanita, lelaki tak buat kan, perempuan kan. Sedengkal itu sedapa. Aku tak tahu ada orang pegang Hari tu je lah orang tu pengantin tadi. Kalau boleh, kalau dia kata benda tu wanita tadi
seorang wanita berpakaian cantik pada hari perkahwinan dia tak menjadi masalah. Tapi jangan dia dedahkan pada orang ramai lah patutnya. Maksudnya dia dengan keluarga dia, family dia saja tak ada masalah. Kan family dia sendiri tengok, mana kakak dia tengok, mak saudara dia tengok, tak ada masalah. Tapi masuk dia orang luar, ajnabi yang bukan mahram dia, terlibat sama, benda tu ada masalah. Kerana dalam tajuk ni tadi, dalam hadis Nabi SAW, memang wanita-wanita apa sama sekarang orang Arab pun berpegang dengan keadaan tadi, memang diorang akan sewa satu dewan khas, semua pakaian cantik-cantik situ. Kan perasan kita pergi dekat Mekah, Madinah kan, perasan tak kedai tu jual baju kan, jenis dedah sini, dedah ketiak, dedah apa kan, kita kata bila masa dia pakai kan, tengok keluar hitam aja kan, dia pakai bila time hari-hari kerajaan macam tu. Diorang sama-sama perempuan tak ada masalah, kita mencantik macam cantik dan sebagainya. Tadi masalah pada benda tu dalam tempat tertutup. Tapi depan orang ramai dah sampai berjalan dan sebagainya, tradisi orang Melayu kita ada kan. Kita kata kalau ikut apa pakai kayu songket, singkat pula kan. Biasa songket orang tak heret kan. Yang heret ni biasa baju style apa, style Mak Saleh tu. Kan? Yang gown tu. Kalau dia kata kalau setakat baju songket heret, jahanam lah. Nak bayar sewa kat kedai tu mahal. Kan kosak bawah tu siapa nak betulkan? Jadi normally songket orang tak heret. Tapi kalau dia kata baju gown tu, itu memang apa budaya sana lah, budaya daripada barat, bukan budaya kita. Kalau boleh elakkan. Pasal kita tak ada macam nak pergi depan apa, ada budak pegang kain irit dan sebagainya, tak ada. Sejengkal bawah actually banyak, panjang dah sejengkal. Kita untuk wanita sejengkal pun payah nak berjalan dah. Kan? Tapi kalau dia kata dia nak apa berjengkal pula, itu kita kata hari perkahwinan untuk wanita tadi bersama-sama dengan wanita lain pakai cantik-cantik silakan, tak ada masalah. Kan? Tapi untuk diterdedah depan orang ramai maka tak dibenarkan. Faham Baik. Dan dalam hadis ni memang datang hadis yang lain, yang datang apa mentakyidkan dia bukannya hanya terbuka, labuh je terus masuk neraka, tak. Bahkan menafsirkan. Dan khuyala ni maksud dia yang dia kata menarik heret dia apa dengan keadaan menyombong tu, maksud dia besar diri dan juga ujub. Rasa apa takjub dengan diri sendiri. Dia kan kita bincang tu kibr ni ada dua kan. Mana ujub ni kadang-kadang kita kata besar diri, bangga diri, ni menyombong dengan besar diri lain. Menyombong ni kita atas orang, macam kau tak cantik, kau tak sekian, aku lagi best. Itu kita jatuhkan orang. Satu lagi kita seronok diri sendiri, aku best. Okey, itu satu benda, itu ujub dipanggil. Dua-dua tak elok, dua-dua tak bagus. Cuma satu tu ada ni sikit pasal dia menjatuhkan orang lain. Satu lagi tu dia syok sendiri je, happy sendiri. Benda tadi kita kata dalam bila orang tu berpakaian labuh dan seronok macam tu, tak digalakkan langsung dalam Islam, bahkan itu yang masuk dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ditunjukkan dalam hadis ni dengan mafhum dia bahawa sesiapa yang mengheret pakaian dia di atas bentuk yang bukan daripada menyombong, tak masuk dalam tajuk ini. Namun begitu still kita kena kata elakkan. Kita terangkan lagi Dia kata apa, kerana apa, apabila mendengar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu hadis ini, beliau berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya bahagian tepi kainku, izar aku, kain aku ni, dan juga ridak aku, selempang aku ni, dia kata, dan juga pakaian aku ni, dia kata apa, dia kata sungguhnya bahagian tepi kain aku ni melabuh, dia kata. Pasal badan dia ada riwayat datang kata pasal bahu dia tak besar. Jadi bila dia beli baju dan sebagainya, bila jahit tu ada macam style tailor kan. Baju dah siap pakai, tapi kerana dia punya badan tak lebar, jadi kan badan, kalau bahu orang tu kecut kan jatuh. Jadi bahagian tepi kain aku ni dia kata jatuh, dia kata. Yastarhi. Lalu baginda berkata pada dia, lasta minhum ya Abu Bakrin, kau bukan golongan mereka wahai Abu Bakar. Hadis Bukhari 6062. 6062. 6062. Okey, jadi dalam tajuk ni maksud dia ada perkaitan tajuk tu pasal Abu Bakar sini bukan sengaja nak buat. Maka kita kata kalau kita terbeli kemudian terpakai macam tu, tak ni. Tapi sengaja pakai macam aku punya baju labuh lagi. Benda berkenaan tak digalakkan langsung. Bahkan termasuk dalam larangan Nabi dalam perkara ini. Okay, bahkan kita kata kerana zaman dahulu status seseorang tu berdasar pada makin panjang kain dia, makin tinggi dia punya martabat dia. Dan actually benda ni kalau kita kaitkan dengan bahagian lain macam zaman kita sekarang perhatian orang beli kopiah. Kopiah Mekah pun ada juga style itu. Style macam dia pakai itu ada tinggi, makin kaya dia kata. Benda tu pun tak boleh juga. Songkok. Kalau songkok tak. Songkok makin tinggi makin UMNO. Dia bukannya makin tinggi makin ni. Dia makin tinggi makin UMNO. Dia kan panjang gitu kan. Itu makan UMNO bukannya makan ni. Orang pun tengok tak ada benda. Okey. Jadi kalau dia kata dari segi masalah pakaian lah, apa yang kita pakai ni, kalau dia kata makin sekian-sekian, maka dia tak digalakkan langsung. Dan hukum izar dalam hadis ini Nabi disebut dalam riwayat berkenaan bahawa dia berkaitan kain Dia sebenarnya hukum dia sama seperti kain ataupun selempang atau baju biasa dan sebagainya. Pada hukum tadi sama saja. Kerana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud daripada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda,
Isbal itu berlaku pada apa? Pada kain, pada kemeja, pada serban. Okey. Barang siapa yang mengheret kedua-duanya dalam keadaan menyombong, Allah tak akan pandang pada dia hari kiamat nanti. Sunan Abu Daud 4094. 4094. Dan dalam periwayatan yang lain, Ibnu Umar berkata, tapi dalam riwayat yang lain 4095, Ibnu Umar berkata baginda SAW tidak menyebut pada kain apa yang Nabi sebut ma qalahu Rasulullah SAW fil izar fahuwa fil khamis. Apa Nabi sebut pada kain maka dia berlaku pada apa? Kemeja dan sebagainya. Kan pakai labuh dan sebagainya benda berkenaan kita kata termasuk sama. Okey. Dan kalau kita bincang kat sini pasal ada orang kadang serban labuh pun dia bangga. Kan serban panjang dia seronok. Tayang-tayang kat orang gitu. Kan dia macam tu kan. Dekat perempuan tudung labuh bagus. Okey. Kalau lelaki ni kalau pakai tu kena jaga sikit bab ni. Memang kita kata kadang-kadang status dan sebagainya memain peranan. So elakkan benda berkenaan pakaian kita, janganlah bentuk apa kemasyhuran dan sebagainya. Baik. Tudung labuh tu okey, tapi tudung yang pesen-pesen tu. Pesen tu tengok jenis. Pesen ni kita tengok jenis apa. Kalau pesen tu jenis ni kan. Okey. Kalau boleh kan, memang kita kata pasal seorang wanita sebenarnya kalau mencantikkan diri pertama sekali untuk suami dia. Kalau dia kata dia pakai cantik dalam rumah dia, pahala dapat. Kalau dia pakai cantik luar rumah, tak dapat pahala sebenarnya. Bahkan bahaya kat atas diri dia. Memang kita kata, mungkin dia kata, tapi ustaz dalam Quran Karim Allah nyatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Ni saya ceritakan nikmat Tuhan ni. Still elakkan. Pasal benda tadi kita kata menimbulkan masalah. Kerana tarikan bahkan fitnah ke atas lelaki dan sebagainya. Kita mungkin kata alah bukan saya pakai salah apa salahnya? Tak, kita mengelakkan orang berdosa, kita berdosa, orang berdosa. Mana kita sayang pada muslim yang lain. Jangan kita rasa diri kita nak selamat masuk syurga. Kena orang lain pun kita jaga juga. Jangan buka pintu untuk dia buat maksiat. Faham tak? Bila kita pakai lampau-lampau bling-bling dan sebagainya, lepas tu orang macam kan ikut kita sepanjang perjalanan masalah. Kita merosakkan muslim yang lain. Pasal orang yang rosak tadi tu adik-beradik kita juga. Pandang macam tu. Manakala dia kata benda tu berlaku pada apa? Pada suami kita, pada adik-beradik lelaki kita, rosak pandangan mata mereka dengan benda macam ni, dengan dosa mata dengan zina mata ni, actually better kita elakkan. Kalau boleh. Yang kita kata zaman kita sekarang ni ialah pasal banyak artis kan dah revert jadi dia mesti nak gitu lagi kan macam-macam. Dia terpulang. Yang pentingnya aurat tutup, pakai tu dengan elok. Dan dalam masyarakat kita di Malaysia ni satu benda kena ingat di Malaysia pakaian warna apa tu normally tak ada masalah. Kalau pergilah macam warna kuning akak pakai ni, pergi dekat Yaman, sahih akak takut nak pakai. Pasal akak kan jadi pelik di antara orang ramai tau. Okey, kita itulah, jangan pakai benda pelik. Okey, kalau kita blend in, orang pandang kita sama, kita tak ada hal. Tapi kalau kita pakai ni macam orang macam macam tu, elakkan. Kan, pasal kita tak ada perhatian orang untuk apa? Untuk apa? For what? Kan pasal kita tu nak pergi beli barang kat pasar raya. Bukan untuk dapat supaya orang pandang kita. Betul tak? Beli barang kan? Pasal harga sale dekat Sogo tu bukan bergantung pakaian kita apa. Bukan makin kita pakai cantik, harga makin turun. Ada? Tak ada kan? Okey. So, tak payah pakai lah apa pelik-pelik. Pakai biasalah. Pasal kita harga barang takkan turun dengan benda berkenaan. So, kan? Even cashier banyak perempuan, bukan lelaki. Dan di cashier tak ada hak untuk potong harga tersebut. Faham? Jadi kita kata secara asasnya tak usah buat benda perempuan. Kalau nak macam cantik dalam rumah untuk suami. Ni kadang-kadang luar tu ayu kan, macam apa bidadari. Balik rumah nak kau, rambut gerbang gitu kan. Bukan sini, tempat lain. Sini bagus. Okey, faham So konsep dia ni, jaga bab ni. Pakai pakaian dan sebagainya, elakkan benda tu menjadi macam apa? Syuhrah lah, macam apa? Pelik dan juga menarik perhatian orang. Betul lah kita kata bebas, you are free. Tapi dalam masa yang sama, jangan sampai kita menyebabkan orang buat dosa. Kita pakai benda pelik, orang mengumpat kita. So, kan berdosa orang. Kita sayang dia tak nak berdosa, so kita pakai biasa. So that kita masuk blend in macam biasa je. Dan kita masuk macam pakai, orang tu mengumpat kita, biarlah dia mengumpat. Siapa suruh dia mengumpat? Kan? Ini hak saya. Betul hak anda, tapi sayanglah orang berkenaan juga. Kerana kalau kita sayang saudara kita se-Islam yang lain, siapa lagi kita nak sayang? Faham tak? Pasal kita ni itu tanda iman. Kita jaga diri kita ni bukan hanya untuk kita jaga diri kita untuk orang lain juga. Faham? Sebab Islam ni kita kata orang lain yang sekeliling kita ni, walaupun bukan adik-beradik sedarah kita, dia juga kakak kita, dia adik kita, dia mak kita. Bila kalau dia kata masyarakat Islam faham macam ni, alhamdulillah. So kita nak buat dosa pun payah.
Nak menipu orang buat jual air kan. Nipu. Ni kalau adik-beradik aku kena tipu benda yang sama, aku tak redha. So, in the end aku takkan buat. Faham tak? So, konsep tu kena faham betul-betul. Ni yang Islam bila kita persaudaraan tu, bukan hanya setakat masalah darah. Akidah, akidah. Faham Baik. Apakah batasan? Ya saya. Okey, seluar atau tidak kita bincang. Pasal ada sebahagian para ulama menyatakan benda ni kena pada pakaian kain ataupun jubah dan sebagainya. Tak kena pada seluar. Tapi nak begitu seelok-eloknya lipat. Seelok-eloknya lipat Pasal jangan sampai di sini. Either jadi atau tidak, kalau boleh kita elakkan termasuk dalam benda berkenaan. Contohnya ni. Bila ambil wuduk ambil wuduk, dalam hadis Nabi SAW datang cara Nabi ambil wuduk, Nabi akan sapu seluruh kepala. Okey. Kalau tidak pun sapu sikit atas kepala, sapu di atas kepala. Nabi ada serban, Nabi sapu atas serban. So meaning that kita nak berbalah tajuk either sebahagian atau semua kepala. Kalau kita sapu semua kepala, malaikat lah. Orang-orang yang berkata sapu separuh kepala pun dah cukup, dia cakap apa? Dia kata okey kan? Dia kata bagus. Orang yang sapu seluruh kepala yang kata wajib, kata okey. So kita keluar daripada khilaf. So kalau dia kata kita boleh singkatkan seluar kita ketika solat tadi, kita singkatkan. Perempuan jangan singkatkan lah. Perempuan singkat betul lah. Lelaki lah. Boleh singkatkan ketika solat. Alhamdulillah kan. Kita keluar. Orang yang marah kata kain pun tak ada masalah. Orang kata seluar pun tak ada hal. Kan lipat-lipat tak ada masalah. Cuma mungkin golongan tu kata tak wajib. Dia kata tak, seluar tak wajib seperti kain atau jubah. Namun begitu kita kata, yelah, tak tahu ada pakcik-pakcik tu longgar kot londeh luar dia. Kain dia pakai-pakai londeh. Jatuh juga. Wallahualam. Tapi asasnya seluar mungkin tak termasuk dalam tu. Kerana ada para ulama menyatakan dalam hadis Nabi ni disebut tentang izar dan juga komis, mana jubah, sauk dan sebagainya, kain serban dilabuhkan macam tu. Kadang ada labuh macam mana, kain serban labuh macam mana labuh dia agak tak pasti saya. Tapi mungkin zaman dulu kita kata seronok bila kain serban makin panjang, mungkin kain tu mahal, makin panjang menunjukkan status kehidupan diorang. So, jadi dalam Islam kita tak digalakkan macam tu. Jadi asalnya seluar kalau boleh lipat. Ikut pendapat yang kata wajib, kena lipat lah. Ikut pendapat kata sunat, bagus, lipat tak apa, tak lipat tak apa, okey. Tapi kalau kita buat, alhamdulillah, dua-dua sekali hilang. Orang marah pun, orang kata wajib pun tak ni, orang kata sunat pun tak ada hal. Dua-dua lepas. So better ambil yang tu. Baik, apakah batasan? Apakah batasan yang boleh pada kain ni? Seorang pakai kain, lelaki pakai kain ni. Apakah batasan apa yang dibolehkan? Berkata pengarang buku kita ni, rahimahullah, dia kata telah menjelaskan Nabi SAW batasan yang terbaik dan boleh pada izar kain. Yang mana tidak yang tidak harus dilepasi dalam apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i daripada hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Okey, Abi Sa'id Al-Khudri, di mana dalam hadis berkenaan hadis Abu Daud hadis nombor 4093 dan Nasa'i dan Sunan Kubra 9715. Dan hadis berkenaan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, azratul mu'mini ila ansafis saqain. Azratul mu'mini, mana kain-kain orang beriman ini sehingga separuh betis, half. Macam pakai seluar budak tu lah. Okey, tunggu, tak pergi. La junaha alaihi fi ma bainahu wa bainal ka'bain. Tapi boleh di antara bawah daripada betis, bawah sikit antara setengah dengan buku lali. Ni buku lali, kata buku lali sini. Ini setengah. Mana antara ni pun okey lagi. Ini yang biasa kita lihat, kita macam itulah. Dia bawah atas daripada buku lali, tapi separuh daripada setengah dari antara buku lali dengan separuh betis. Ini ada separuh betis. La junaha alaihi fi ma bainahu wa bainal ka'bain wa ma asfala min dhalika fa finnar. Apa-apa bawah daripada itu akan dalam neraka. Apa-apa bawah daripada itu dalam neraka. Perempuan tak ada masalah, buat ni lelaki je. Pasal ini dalam perkara lelaki. So dalam pakaian jaga. Mana ada benda-benda yang Nabi tak benarkan. Actually mungkin ada orang reasoning, dia kata kalau tak sombong dan sebagainya. Betul, tapi still nas-nas yang datang macam contoh macam Umar bin Khattab anhu pernah sekali dia ketika nak mati tu kan, dia dah terbelah perut tu, badan dia terikat. Dia nampak ada seorang budak lelaki datang lintas dengan dia, kain dia melirik. So dia kata, wahai anakku, dia kata, dia cakap pada lelaki berkenaan, angkatlah tinggi, dia kata, lebih elok untuk engkau dan juga lebih tahan lama baju engkau. Kan baju tahan lama bila naik tinggi. Kalau makin labuh ke tanah makin cepat rosak, kan? Gesek lama pecah lagi nak benang dia. So in the end benda tadi lebih baik untuk dia angkat tinggi. So Umar nak mati, tegur lagi kat orang. Perut terbelah ni, terbaring tu, nampak lelaki tu, dia tegur lagi budak lelaki tu berkenaan kain tu labuh. So menunjukkan bahawa benda tadi di sisi para sahabat, benda tu ada nilai dia yang perlu diambil kira. Betis dan buku lali tu below the knee ke above the knee? Ni kan bawah daripada betis, kan bawah ni. Betis yang ni. Betis panggil apa? Betis. Ha?
Oh, jarang pakai. Kalau type apa ke? Kaf pun bukan lembu Sama juga, ejaan sama. Oh, ya ke? Macam-macam. Okey. Jadi elakkan. So normally kita kata macam ni, ada benda-benda yang Nabi larang, Nabi sekat, Nabi tak beri sebab, so elakkan terus. Macam Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia bagi tahu kenapa? Sebab memang badan dia bahagian tepi tau. Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahagian tepi dia yang labu, pasal bahu dia kecil. Bahu dia tak macam sahabat yang lain mungkin besar. Dia jenis badan dia kurus. Jadi benda jatuh. Kalau orang badan bulat, baju ternaik. Badan kecil, baju jatuh tau. Ini masing-masing tahu sendiri. Okey, baik. Faham Okey, itu yang pertama. Mana golongan pertama adalah golongan yang dikatakan sebagai yang menghirit kain dia dengan kesombongan, ataupun kalau boleh tak sombong pun jangan hirit juga. Okey. Baik, kedua wal mannan, golongan yang Allah takkan pandang, takkan cakap dengan dia, takkan pandang pada dia, takkan bersihkan hari kiamat nanti, dan untuk mereka azab yang pedih adalah al-mannan, golongan yang suka mungkit-ungkit. Al-mannan ni dia ada perkataan manna. Dia actually mannan, atau dalam bahasa Arab ni every time the wording is actually fa'al. Dia actually fa'al. Mannan, dia bunyi kan sawwa, jazzar, meaning that the person is actually berterusan buat benda berkenaan. Macam taibun, tawwab. The wording maksud dia berterusan, sering maksud dia. Sering berterusan macam tu perangai dia. Maksudnya bila orang tu sebut macam kita kata saikun, driver, orang yang bawa kereta, tapi orang kerja driver kita panggil dia sawwaq. Pasal everyday dia bawa kereta, faham? Atau bawa bas kita panggil sawwaq. Sawwaq, mannan. The word yang asal dia adalah manna. Al-mannu. Tapi bila orang tu berterusan buat kerja, suka ungkit-ungkit, mannan. Dan ditafsirkan oleh hadis ini adalah orang yang tak memberikan satu benda, melainkan dia akan apa? Dengan ungkitan, dengan sekian. Mana dia akan ungkit balik. Okey? Mana dia melainkan dengan dia akan mengungkit-ungkit pada orang tu. Contoh macam aku beri kau itu sekian, dia macam tu. Dia akan ungkit balik benda berkenaan. Jadi tidak syak lagi bahawa perbuatan mungkit-ungkit dengan pemberian membatalkan pahala. Jadi ingat, siapa suka ungkit-ungkit, beri barang pada orang, lepas tu ungkit balik, pahala dia terbatal. Dan dia menyakiti orang yang diungkit. Mana kita dah bagi orang tu, awak sekian. So orang tu lepas tu nak ambil barang kita pun gila orang kata. Dia ungkit siapa tak ni langsung. Jadi tak berani. Jadi dah sekali benda ni disebut dalam Quran Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Ayat 264 surah Al-Baqarah. Saya minta maaf sebab kecil sangat ruang, tak dapat nak tulis. Kan kecil sangat ruang kan. Tapi nak buat terjemahan tak dan. Okey. Al-Baqarah 264 Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hey orang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya wahai orang beriman, la tubtilu, jangan kamu batalkan shadaqatikum, sedekah-sedekah kamu, bil manni, dengan ungkit-ungkit, wal adha, dan juga menyakiti. Ungkit maksud dia kita ungkitlah barang ni sekian, mesti kita nak ni, kita ungkit balik pada apa benda kita bagi orang tu, ataupun kita nak bagi kita sakiti dulu. Malas kerja, belah gitu, ambil kau. Dia kata. Macam macam dia bagi-bagi tapi menyakiti orang sebut. Tak boleh dalam Islam. Benda tu batal. Batal. Dan menjadi perkara mengungkit ini macam tu kerana apa? Kerana ia tidak akan berlaku sebenarnya ungkitan ni, melainkan daripada orang yang bakhil. Normally orang yang pemurah, dia tak kisah, bagi, ambil lah, hantarkan, aku tak kisah. Dia tak nampak apa benda pun untuk dia ungkit pada orang berkenaan. Apa pergi, apa dapat. Tapi bila dia start macam, saya bagi awak, dia start macam tu je. Maksudnya dia ni datang daripada keadaan bakhil, daripada orang yang bakhil, ataupun orang yang ujub. Dia takjub dengan diri dia, apa dia keluarkan, ataupun daripada kesombongan. Timbulnya perawatan ni kerana sombong. Dia rasa orang depend pada dia, so dia start. Orang tu kena patuh cakap dia sebab dia bagi benda sekian. Tak boleh. So anything concerning that tak dibenarkan. Jadi di sini lihat benda tersebut sebagai apa? Sebagai mana perbuatan mengungkit ini dia bukan lahir daripada satu perkara, tapi banyak perkara. Mana kesalahan-kesalahan yang banyak, mana bakhil, ujub, sombong, dan juga apa? Lupakan kurniaan Allah Taala pada apa yang Allah Taala nikmat kepada dia. Pasal benda yang dia dapat, dia bagi pada orang, sebenarnya nikmat Allah Taala untuk dia. Bukannya untuk dia menyombong diri ke atas orang lain, atau mungkin dia mungkit pasal Allah Taala beri pada dia tanpa persoalan. Tapi dia pula beri pada orang dengan persoalan. Faham tak? Dengan asking, apa orang tu boleh bagi balik pada dia? Ataupun hari tu dah bagi, mesti aku dapat kutip balik nanti. So benda macam ni menunjukkan bahawa dia lupa nikmat Allah Taala ke atas diri dia. So lupa nikmat Allah Taala ke atas, kurniaan Allah Taala ke atas diri dia. Maka
Kerana apa? Kerana bakhil itu akan membesarkan dalam diri dia sebarang pemberian yang dia beri. Anything dia bagi itu dia macam, alah, RM5 keluar tadi. Ini saya tengok benda ni. Even actually ada orang cerita saya. Ni kan parking dekat Rasta tu kan. Dia jaga, dia kata apa? Saya kata banyak kereta besar-besar. Dia kata yang kereta besar tu yang payah nak keluar duit. Dia tanya pula kenapa kena bayar, dia kata. Itu parking luar penuh, dia kata. Bukan. Tak ada bayar, dia saja ngada-ngada. Oh, RM1 buat kad semua bagi pakai kad. Yelah, itu cerita dia. Tapi normally macam tu. Pasal kita kata memanglah manusia ni sebab kenapa kadang-kadang macam kalau ikut aturan dia sebenarnya memang orang yang miskin kadang-kadang boleh sedekah separuh harta dia in one day. Orang yang miskin, seorang yang miskin yang tak ada duit, boleh jadi dia akan sedekah harta dia satu hari tu dia bagi setengah harta dia. Hari tu dia terima RM10. Lepas tu orang minta sedekah dia bagi RM5. Dia tak ada harta lain kecuali RM5, RM10 tadi. Dia sedekah separuh harta dia. Tapi orang ada 1 juta tak boleh sedekah harta dia separuh dalam satu hari. Faham? Mana ada orang? Ambillah 1 juta ni. Mana ada? Saya macam, kan? Dah keluar pun dia fikir 10 kali. So, itu maksud hadis ini. Yang hadis ini terangkan. Kerana bakhil ini, dia membesarkan pada diri dia sebarang pemberian. Sekalipun benda tu kecil. Padahal dalam diri dia sebenarnya kecil je, sikit je. Cina gigi dia je. Di mana dia boleh keluarkan. Kadang saya dengar kalau ada orang tertentu ni, hadiah birthday anak-anak dia RM120,000. $120,000. Mana hadiah? Ini hadiah anak dia. Jam dia pakai RM85,000. Gila, basikal tak kan masalah dia. Rumah berjalan. Apartment kalau kat Kota Damansara tu RM65,000 kan. Dia pakai kat tangan dia. 85, RM10,000 apa RM20,000 lebih mahal daripada apartment yang dekat Kota Damansara tu. Contohnya, dia pakai kat tangan dia saja. Ini contoh je lah. Kerana apa? Kerana sekalipun benda tu tadi kalau diri dia kecil. Mana few thousand keluar tu ikut dia kecil tapi dia kena ikut. Dia kena ikut. Mana dia tak boleh keluar dan senyap. Dia mesti keluar dan dia mesti keluar dan sebenarnya dia duit dia banyak lagi. Dia keluar berapa ringgit tu dia berkira dengan benda berkenaan. Tu maksud counting. Dan ujub ini membawa dia untuk memandang pada diri dia dengan pandangan kebesaran. Meaning that bila dia bagi apa benda dia anggap orang tu akan pandang dia besar. Kan aku dah bagi kau kena pandang aku lebih. Aku bagi kau siang kau pandang aku lebih. Ini benda tadi tak boleh berlaku. Hatta kalau pengajaran ilmu dan sebagainya pun macam tu juga. Saya bagi awak ilmu awak kena buat saya. Tak boleh. Pun sama juga rosak. Kerana ujub tadi, kerana memandang diri dia pada diri dia dengan mata kebesaran dan bahawa dialah yang memberikan nikmat dengan hartanya ke atas orang yang diberikan harta tadi. Dia bagi dengan harta akulah dia jadi macam tu. Cik, dia pandang diri dia ujub. Habis. Rosak. Dan juga memberi kelebihan ke atas orang berkenaan. Dan bahawa dia orang yang beri tadi ke atas orang yang diberikan itu ada hak yang wajib untuk orang tu jaga. Because I give you, you have to spare me something. You have to tengok aku cakap apa kau kena dengar cakap. Itu masalah. Dalam Islam tak ada macam tu. Okey. Dia kata apa? Dan juga itu yang dalam berkenaan dengan ujub. Sombong pula, besar diri kibir pula membawa dia untuk apa? Memandang hina, rendah kepada orang yang meminta kepada dia. Sekalipun apa? Sekalipun orang berkenaan pada diri orang tu, utama orang tu sendiri nampak dia lebih tapi dia nampak orang tu hina. Nampak orang tu kecil. Insignificant. Maksud dia pandang macam kan, insignificant. Maksud pandang macam tak ada apa lah. Dia bergantung aku macam tu. Sedangkan orang berkenaan, mungkin kita kena faham, bila kita dapat peluang bersedekah, Allah Ta'ala buka jalan tau. Dia jadikan orang berkenaan menyebabkan kita dapat pahala. Orang tu layak mendapat sedekah, jumpa kita dapat beri sedekah pada dia, berjalan laluan pahala kita kepada dia. Dengan sebab itu, kalau Allah tak wujudkan orang tu, kita tak boleh nak bersedekah. Kadang-kadang sebelum akhirat nanti sebelum kiamat berlaku nanti akan sampai satu masa di mana Allah akan keluarkan bumi ni akan keluarkan semua sekali bebanan dia, semua khazanah-khazanah dia, sampaikan manusia ni pandang emas tak ada nilai. Sampaikan orang tu kata kalau kau bagi aku duit ni semalam aku akan ambil. Hari ni aku tak perlukan dah. Itu sebelum kiamat. So sebelum datang hari berkenaan, mana pahala duit kita ni tak boleh dijadikan pahala ganjaran. So dari sekarang lah buat. Kalau tiba-tiba besok lusa tak boleh sedekah dah. Tak ada orang nak sedekah aku. Siap. Mula macam, alamak, kan? Nak bergandakan macam mana? Dan semua orang kaya. Semua orang macam, saya, anak belajar ke? Tak payah. Terima kasih pakcik, saya dapat duit banyak ni. Kan? Awak nak sekian ke? Sekolah agama ke? Tak payah. Ada orang susah ke? Tak ada hutang dah. Dah bayar, langsai semua sekali. So, benda tu Allah Ta'ala sebenarnya menjadikan untuk kita jalan-jalan kebaikan. Cuma kita saja lupa, kita ingatkan bahawa benda tadi bebanan dan juga benda yang mengikis harta kita. Sebenarnya bukan. Itu cara kita mendapat ganjaran akhirat.
Pasal bila kita sedekah pada orang berkenaan, benda tu simpan akhirat. Sedangkan kita kalau duit kita 1,000 kita ada, kita pegang, mungkin kita tak bagi dia, kita habiskan benda lain. Makan ini, makan itu habis, tak jadi pahala pun. Tapi bila bagi pada dia, dia tersimpan di akhirat nanti, benda tu akan jadi simpanan. So meaning dia orang yang faham benda ni, dia akan, okay. Mana maksud orang tu datang, ini Allah Ta'ala yang hantar. Allah Ta'ala yang hantar untuk dia bersedekah. Faham macam tu? Jadi dia kata apa? Dia kata sombong ni, dia kata apa, dan itu mewajibkan, dan semua tu kesemua itu diwajibkan oleh apa? Sebab kejahilan dia. Kejahilan dia menyebabkan dia jadi apa? Dia jadi apa? Pertama sekali dia jadi apa? Jadi bakhil, ujub dan juga sombong. Okey. Dan lupa dia kepada kurniaan Allah Taala pada apa Allah Taala nikmat kepadanya. Kerana apa? Kerana dia telah diberi nikmat ke atas apa yang dia beri pada orang. Mana Allah Taala beri pada dia. Kadang-kadang dia dapat harta sebab apa? Sebab dapat belajar tinggi, dapat masuk universiti dan sebagainya. Orang lain tak dapat masuk universiti. Universiti dia pilih tak? Bagus pula. Dapat nama dan sebagainya. So, kemudian ketika waktu universiti tadi dahulu dia lupa. Sebenarnya dia dapat masuk universiti berkenaan ada kaitan banyak, bukan satu laluan saja. Mungkin satu dunia ni bergerak. Okey. Antaranya dia lahir anak siapa? Kan bukan dia pilih. Dapat lahir bapa yang dengan mak yang disiplin. Ada jadual waktu harian. Pagi makan apa? Makan apa pun dah tulis. Seminggu tu makan apa dan sebagainya. Ada orang dapat macam tu. Mak bapak dia atur kehidupan dia from A to Z. Ada orang dapat mak bapak dia kata, "Nanti engkau lah." Pun ada juga. So actually kita pilih tak mak bapak kita siapa? Tak. So siapa yang jadikan, kalau kita katakanlah kita seorang berdisiplin, yang bekerja orang kata bagus, ada kaitan dengan tajuk keluarga mana kita lahir. Faham tak? Yang lahir keluarga setinggan dan sebagainya, pagi-pagi listik burung je, kan? Mana nak jadi kita siapa kita. So kita jangan salah faham. Kita ingat benda yang kita dapat ni kita. Bahkan Allah Ta'ala aturkan siapa guru kita. Kan ada orang cikgu tu mengajar tak pandai. Kita pergi dah masuk sekolah tu, macam cikgu ni mengajar Inggeris aku tak faham. Datang orang tu, ada separuh tu cikgu Inggeris tu bagus. Kita duduk dengan dia seronok sangat belajar. Ada cikgu matematik macam tu. So siapa atur yang kita dapat sekolah itu, guru itu. Dia tak sakit pula cikgu tu. Kalau cikgu tu beranak aja kan, tak ada mengajar kita. Contohnya. Tak faham tak? Aturan tadi. The sequence tadi bukan sikit. Banyak, panjang. Kemudian zakatnya, aturannya, bapak kita berada untuk menghantar kita belajar. Dan sebagainya. Ada orang tu saya dengar, keluarga tu, anak tu tolak beasiswa sebab bapak dia kaya. Dia kata tak nak beasiswa ni. Dia nak ambil duit bapak dia je. Pun ada juga. Ada orang macam tu. Ada orang saya dengar yang ada cerita saya, anak tu dah pergi Jepun belajar. Tiba-tiba tukar pergi US pula. Mana boleh tukar dengan segera. Suka hati macam tu je. Pasal keluarga dia. Kadang-kadang dia kata dia kaya lepas tu, kalau dah ada harta tu sebab ni yang belakang ni tadi. Kadang-kadang orang lupa bab ni. So kurniaan Allah Ta'ala ke atas semua sekali. Bila kita memberi tadi, itu kan benda kita punya. Kita cuma apa? Agihkan benda anugerah Allah Ta'ala. Hatta ilmu. Bila ustaz dia mengajar dan sebagainya kan. Wah bagusnya hafal banyak hadis dan sebagainya. Itu mana Allah Ta'ala bagi. Ada orang tanggung dia belajar. Ketika kita belajar dia tak sakit-sakit. Ketika belajar dulu mata dia sihat. Tak ada distraction dan sebagainya. Dapat pergi ke tempat. So bila dia dapat ilmu tadi, anugerah siapa? So jangan belagak lah. Jangan sombong lah. Jangan ujub lah. Faham? Mana tahulah itu adalah kurniaan Allah Ta'ala. So anything kita miliki, semua daripada Allah Ta'ala. So orang yang lupa benda ni, dia akan apa? Dia akan start. Dia akan, awak kan? Saya bagi, habis. Rosak. Memang itu sebab kenapa layaknya orang yang mungkin-ungkit ni masuk dalam golongan ni. Okey? Kerana apa? Kerana kadang-kadang Allah Ta'ala nikmat kata dia benda yang dinikmat pada dia diharam kata orang berkenaan. Orang tak dapat tapi dia dapat. Okey? Dan Allah Ta'ala jadikan dia ni di kalangan orang yang memberikan dan tak menjadikan dia kalangan orang yang meminta. Allah Ta'ala make us as the giver, not the orang kata the receiver. Mana bukan yang menimba tapi yang memberikan. Dan Allah Ta'ala aturkan manusia ni kaya atau miskin dan sebagainya. Balik pada Al-Quran surah Al-Fajr yang kita bincangkan tadi, mana Allah Ta'ala berikan kita nasib senang dan juga kehidupan yang mudah atau kepayahan kesusahan. Dua-dua sekali ibtila, ujian. Bukan tanda sayang, tanda benci lagi. Pasal di situ akan datang kalau kita contohnya miskin, tak cukup banyak harta, kita sabar, kita redha, pahala untuk kita berjalan. Tapi kalau dia kata kita whining, kita nagging, kita menyampah, marah, tak puas hati dengan nasib, then dosa. Macam juga orang yang dapat harta. Kalau dapat harta tadi dia bersyukur dan dia infakkan harta dia tadi, dia pandang ini milik Allah Ta'ala, dia tak kisah. Then menjadi kebaikan. Sebaliknya jika dia kedekut, dia rasa inilah hasil kerja titik peluh. Titik peluh, duduk dalam aircon titik peluh gini. Kan pakcik dekat sawah tu sungguh-sungguh titik peluh gini, titik peluh dia dan sebagainya. So in the end benda tadi menjadi apa? Musibah. Macam kisah ni tadi. Mendalam hadis ni Manan tadi tu, orang tu yang menjadikan dia ni orang atas,
yang menjadikan seorang itu orang bawah? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh jadikan terbalik. Dia meminta orang tu yang beri. Itu kena faham Jadi maksud dia Allah Ta'ala menjadikan dia ni tidak menjadikan dia di kalangan orang yang minta. Kalau dia melihat dengan dengan pandangan yang nyata kepada ilmu dengan nyata pasti dia tahu bahawa kurniaan ini adalah untuk diambil. Apa Allah Ta'ala kurnia pada dia? Untuk apa? Untuk diberikan. Macam Allah Ta'ala bagi kita ilmu untuk kita sampai, bukan tersimpan, duduk diam. Aku ada ilmu, aku ada ilmu. Apa guna dia? Kan? Apa guna dia aku ada ilmu? Lepas tu duduk dekat rumah seorang-seorang. Aku ada ilmu. What's the point? Macam juga ada harta. Manakala pandang betul-betul Allah Ta'ala bagi untuk sampai, bukan bagi untuk simpan, bagi untuk sampai. Macam kita kata itu cara sebenar. Kalau kita pandang betul-betul, dia kata. Okey? Dia kata nescaya akan hilanglah. Nescaya kalau dia faham benda tersebut, nescaya akan hilang daripada orang yang berikan tadi sebarang apa? Sebarang dosa itu. Dosa apa? Dosa menghalang harta dia daripada diinfakkan, ataupun mencela pada orang yang memberi, celaan pada memberi, ataupun apa, dan juga dosa-dosa dosa-dosa yang lain. Mana akan terhalang daripada dosa-dosa tadi. Yang kita kata macam dia tak akan merasakan benda berkenaan sebagai apa, benda yang boleh menyebabkan dia berdosa. Itu maksud dia. Nescaya kan dia kata apa? Dan dia kata dan apabila terhasil untuk dia sebarang pahala dan ganjaran yang banyak, dan nescaya kalau dia faham juga, dia kata dengan cara tadi, wujudnya orang minta tadi, dapat untuk dia ni apa? Ganjaran yang besar. Bila contoh macam dia bagi hutang pada orang, dia duit dia banyak, dia bagi hutang qardun hasan. Orang tu kata saya boleh bayar, tapi saya tak dapat bayar melainkan sekian banyak je. Dia kata ada hal, pasal dia duit banyak lagi. So dia kata bagi qardun hasan, pinjaman yang baik pada orang berkenaan. So kalau dia kata orang tak dapat bayar pun Allah Ta'ala akan ganti. Kalau dia kata orang tak dapat bayar pun dia dapat pahala juga. So tak rugi apa-apa, nothing to lose. Tak lose apa-apa pun. Tapi sayangnya tak ramai orang fikir macam ni. Kalau ramai orang Islam kita fikir macam ni kan, kadang-kadang satu manusia tadi, kita kata Allah Ta'ala berikan dia kelebihan, dia boleh tanggung 50 keluarga dengan apa yang dia buat. Macam telat 120,000 hadiah-hadiah lahir kan, 120,000 hadiah lahir, one shot pakai yang tu. Jam tangan 85,000. Apa pun kata nama? Panerai. Apa tak nama tu kan? Saya tengok dekat Sungai Wang. Dia jaga kedai tu, dalam seorang jaga, luar seorang jaga. Jam tu tengah. Mana depan pintu tu seorang, belakang dalam tu pun seorang lagi. Jam tu saya tengok dengan harga tu lah 80 lebih, 60,000 lebih, 80,000 something. Benda entah Panerai Lumina, benda entah dia ni nama dia. Pelik-pelik dia. Dah pakai pun macam tu juga. Kalau jatuh motor jahanam pecah tau. Kalau kita hentak pecah. Tak ada kalau hentak di pecah dinding, tak ada, sama aje. Tapi tu kita panggil kelas. Kan, kelas. Ngarut je. Kita kata secara asasnya kalau dia kata orang tu faham, dia boleh menyelamatkan banyak masalah. Masalah-masalah banyak boleh selesaikan. Okey. Dan niscaya akan terhasil untuk dia pahala yang banyak, pujian yang baik, dengan sebab apa? Dia dapat menganugerahkan harta tadi. Dan insya-Allah akan dibentangkan lagi tajuk ni, boleh diulang sekali lagi insya-Allah, pasal tajuk Mannan ni mengungkit kurniaan ini actually benda yang besar yang kita kata kena perhatikan balik. Banyak kadang-kadang manusia tak sedar dia berperangai macam tu. Okey. Dan dikatakan juga, dia kata Mannan ni atau orang yang mengungkit ni dalam hadis ni adalah orang yang orang yang mengungkit, orang mungkit ni minal manni alladhi wal qat'u. Maksud dia apa? Maksud dia ni bakhil. Maksud dia Mannan tu actually boleh dikatakan pasal Mannan, al-mannu juga bermaksud selain daripada maksud ungkit, juga bermaksud memutuskan. Pasal dalam Al-Quran Karim dalam surah Fussilat ayat ke-8, Allah Ta'ala nyatakan lahum ajrun ghairu mamnun, untuk mereka ada ganjaran yang tidak terputus-putus. So maksud dia bila sebut maksud dia Mannan, maksud dia memutuskan. Maksud dia maksud dia pasal dalam ayat tu kata tidak terputus, maksud dia maksud dia putus, memutuskan. Maksud dia kat sini maksud dia bakhil. Mana orang yang bakhil maksud dia. Okey, yang memutuskan pemberian pada orang lain, tak nak beri, maka wajib ke atas dia apa benda yang diwajibkan ke atas kisah tadilah. Ini pendapat kedua. Maksud Mannan tadi bukan ungkit, tapi maksud dia adalah orang yang bakhil. Sebenarnya yang datang dalam hadis yang lain, al-bakhilul Mannan, dalam hadis riwayat Ahmad. Hadis nombor 176. 151, 152, 176. 3 hadis dalam Musnad Ahmad yang menyatakan bahawa al-bakhilu al-mannan. Orang kedekut tu adalah al-mannan.
Tapi kalau kita nak balik pada konsep asal tadi, memang dia kata orang yang dalam manan yang masuk ungkit tadi tu orang tu bakhil lah. Pasal bakhil dia dalam manan ni, sifat mengungkit-ungkit ni, dia ada 3 benda apa? Bakhil, ujub, kibr, empat. Dan juga lupakan kurniaan Allah Ta'ala ke atas diri dia. 4 ni boleh masuk sekali tanpa kita tukar maksud kepada manan itu orang yang bakhil. Jelas Baik. Dan yang pertama tadi, maksud pertama tadi adalah paling nyata. Okey. Dan juga dia sebut lepas tu, dia kata okey, wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadhibi. Dan orang yang membelanjakan ataupun menghabiskan sil'atahu, barangan dia, lakukan barang dia bil halfil kadhibi, dengan sumpah yang dusta. Ini sering berlaku bila orang tu kata demi Allah barang ni, sebut macam tu je. Kalau kita dengar macam tu, terus beli barang dia. Ya. Sorry, ungkit tadi katakan kaum kerabat dekat kita lah, dia pernah bagi kita something. Terus? Lepas tu sekali kita gaduh, dia ungkit semua sekali. Samalah. Tak, lepas tu apakah sikap kita kalau lepas tu Senyum. kita nak ambil ID kita serai? Bukan. Actually kita nasihatkan dia, kita buat baik terus dengan dia. Jangan putuskan hubungan dengan dia. Haram kita hubungan seorang yang kita putuskan hanya kerana dia mungkit. Kita serai nak ambil. Tak ada, serik nak ambil tak ada masalah. Tapi kita janganlah berhenti beri pula dia. Pasal kita pula buat, pasal kau mungkit tu aku tak nak kawan kau. Jangan macam tu. Layan macam biasalah. Tak lah, macam ahli keluarga kita lah, macam kita serai nak ambil tu macam Tak ada masalah. Serik nak ambil tu kita merajuk, jangan merajuk sangatlah. Kan? Jangan merajuk sangat. tak dosa lah macam kita serai dah ambil tu. Tak ambil harta pemberian dia, tak ada masalah. Kita ada hak untuk ambil, atau macam tu, macam ada orang tolong kita nak terima atau terima, itu tak ada masalah. Allah Ta'ala tak pernah sekat kita supaya jangan terima bantuan. Tapi dalam masa yang sama, kita dengan dia, adakah lepas dia mengungkit tadi, kita menyampah, tak nak jumpa dia lagi, tak nak pergi rumah dia, bla bla bla. Kalau memanjang macam tu, kita salah. Tak boleh macam tu. Pasal dalam Islam, kita kata dalam tajuk ni, tak disuruh kita, yelah, orang buat jahat pada kita, lebih lagi keluarga kita disuruh buat baik balik. Kan? Idfa' billati ahsan sayyi'ah. Balaslah benda yang buruk tu, apa yang orang buat tu dengan baik. Idfa' billati ahsan, balas dengan the better. Be a better person lah. Jangan jadi macam dia. Dia perangai tak senonoh, jangan kita jadi macam dia. Jangan kita bagi alasan dia tak senonoh, aku pun tak senonoh balik pada dia. Tak. Dalam Islam kita tak diajar macam tu. Hatta dalam hadis Nabi SAW, dalam kisah Nabi SAW, Nabi bukan disuruh buat baik pada orang Islam saja yang buat jahat ni. Nabi suruh balas baik pada orang yang buat jahat pada baginda dari kalangan musuh-musuh Islam. So apatah lagi anak beranak kita, mak saudara kita, kan? Kadang-kadang betul lah mulut kadang-kadang tak tahu kenapa. tak tahu makan saman, tak kena cili kot kecil tu. Kan? Tak tahu kenapa. Faham? Jadi secara asasnya benda tersebut kita kata berlaku, tapi kita jadi a better person, let go. Pasal kalau dia kata dia salah, Allah Ta'ala akan tuntut balik. So apa pasal kita nak kena struggling untuk apa menang kat sini? Kalau tak menang kat sini tak apa. Satu benda kena ingat, tak menang kat dunia tak ada masalah. Kan? Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa tawaduk kerana Allah Ta'ala akan angkat dia. Don't be sad. Jangan rasa sedih. Pasal apa salah kini kan. Mungkin ada orang kata tapi ustaz dia ada self pride dia. Itu dah pride sendiri, itu tanggung masing-masing. Islam tak suruh kita menegakkan kita punya self pride. Kita disuruh supaya apa? Merendahkan diri. Menerima keadaan tadi dan kita bersabar pasal ujian. Allah nyatakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Kami jadikan sebahagian kamu untuk sebahagian lain sebagai ujian. Kadang-kadang ujian kita datang keluarga kita, adik-beradik kita, anak kita, suami, isteri dan sebagainya. Mana kadang-kadang mak bapak sendiri kan kena dah berumur kemudian perangai tak apa-apa dah. Aku nak pergi sekian, kita hantar ke sana, aku nak patah balik dia kata. Mula pening kepala kan. Benda-benda macam tu berlaku. Kita kata memang betul. Dia datang umur nyanyuk dia, kita kata tak boleh nak tolong. Kita dulu tak reti apa kan, JJ Hailio, kecil birak sepah dia jaga, tapi bila dia perangai macam tu, kita tak sanggup nak jaga. Kan kita kata macam sibuk seorang ibu itu, ada orang kata seorang ibu boleh jaga ramai anak tak boleh jaga seorang ibu, kan? Faham saya jaga, check balik benda tu. Baik, jadi faham jelas okey. Okey, itu hadis yang pertama. Ya, okey, yang melakukan barang tadi tinggal melakukan barang dia. Barang tu di sini ada orang memang suka dia barang-barang dia jual dan sebagainya, dia suka sumpah, tahu. Kadang baru demi Allah dia kata barang ni aku beli sekian, demi Allah the best in the pasaran. Tak boleh kan. Orang yang melakukan barang dia dengan sumpah-sumpah dusta, sedangkan barang tu tak ada, barang tu rosak, barang tu third class dan sebagainya, tapi dia sumpah first class,
maka dia lakukan barang tadi dengan sumpah dusta, maka orang ni juga termasuk golongan yang Allah Ta'ala takkan bercakap dengan dia, takkan pandang pada dia, takkan bersihkan dia dari dosa, dan juga untuk dia azab yang pedih pada hari kiamat nanti. Pasal ini actually pasal benda berkaitan dengan hak. Pasal kita takkan, seorang Muslim takkan menipu Muslim yang lain. Man ghasyana falaysa minna, Nabi kata. So ini ada related pada hadis yang sebelum ni. Ustaz, sumpah ni beza dengan pembohongan. Ya saya? Sumpah ada beza dengan pembohongan. Sumpah actually untuk emphasize bohong kita. Pasal dengan nama Allah Ta'ala, macam kita terangkan dalam surah dalam surah Al-A'raf 20, surah Taha 120, dalam surah berkenaan, ayat berkenaan dengan macam mana Adam dengan Hawa kena tipu. Adam dan Hawa kena tipu dengan iblis sebab iblis sumpah. Contohnya surah Al-A'raf, Allah Ta'ala nyatakan wa qasama lahuma, dan dia itu iblis bersumpah pada mereka berdua, innahu, sebenarnya dia laminan nasihin, daripada kalangan orang-orang yang beri nasihat je, advisor je. Kalau Adam tak nak ikut, terpulang pada Adam, dia kata. So kita bagi dalam Islam, kita kata sebenarnya benda-benda ni yang berlaku macam ni, kita tak patut kita kata sumpah dusta ni macam Adam, dia kata tak sangka ada makhluk boleh tipu dengan nama Allah Ta'ala. Ni macam juga penyaga yang tipu dengan nama Allah Ta'ala, actually besar. Dia bukan benda kecil. Dia menipu biasa tu satu level, menipu dengan nama Allah Ta'ala level kedua. Macam menipu biasa, tipu atas nama bapak kita cakap, kita cakap. Itu satu penipuan. Tapi Nabi tak cakap, kita cakap. Itu another level. Pasal Nabi kata janji terus masuk neraka. Jadi ada beza. Kita kata setakat menipu dengan sumpah dengan nama Allah Ta'ala lagi dahsyat. It's actually worse daripada orang yang biasa. Dan Taha 120. Al-A'raf 20. Al-A'raf 20. Wa qasama lahuma inna 21. Taha 120. Buka ayat tu, dulu baca situ. Kisah yang mana macam ni iblis perdaya Adam. Dan dekat situ akan baca, jumpa macam ni dia sumpah pada mereka berdua. So memang betul, Adam mana sangka dia baru je jadi. Tiba-tiba ada makhluk tipu, demi Allah. Dia kata, "Jom, mana makhluk tipu dengan nama Allah Ta'ala?" Dia tak sangka langsung ada makhluk boleh menipu dengan nama Allah Ta'ala. Tapi tiba-tiba datang iblis bantai macam tu. Dia macam terkejut juga lah. Tapi kenalah. Allah Ta'ala dah berikan guideline, tapi dia terlanggar juga, macam mana? Tapi kita kata itu asbab saja. Dari segi asasnya kita kata kita faham bahawa memang Adam mesti turun ke dunia. Jelas? Okey, baik. Sambung lagi. Wa an Abi Hurairah, dan ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun, tiga golongan. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamati, tidak akan bercakap Allah Ta'ala kepadanya pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tak akan bersihkan mereka. Wala yanzuru ilaihim, dan tak akan pandang pada mereka. Walahum azabun alim, untuk mereka ada azab yang pedih. Ya. Mana produk-produk yang taruh muka-muka lama benda lepas tu claim yang Macam tak faham. Ulang ni. macam certain produk macam for example kismis lah. Terus. Dia kata dia pakailah ulama ke benda, cakap produk ni baiklah, lepas tu tak mungkin dia quote sama ayat Quran, dia kata so semua beli jugalah, nak melakukan barang ni boleh ke? Itu boleh jadi itu jadi jugalah, samalah macam orang tu kata macam ni makanan sunnah. Dia bantai letak kismis, habis sauda bla satu kali tempat, lepas tu dia kata makanan sunnah. Dia tu ada masalah. Pasal dalam segi pemakanan Nabi tak makan macam tu sekaligus, bantai jadi air jus. Dia pakai kan. Ada jus tok guru ke, jus mak guru ke. Tak boleh lah. Actually nak lakukan barang, zaman dahulu, zaman tabi'in dahulu telah berlaku kisah ni. Ada orang jaga terung. Dia jaga terung, kemudian nak lakukan terung. Dia kata bazinjan syifa' min kulli da'. Qala Rasulullah SAW, bazinjan. Dia kata dalam sabda Rasulullah SAW, terung ubat segala penyakit. Memang kita mendusta, confirm nipu atas nama Nabi, lagi dahsyat. Bukan setakat macam tu, lagi dahsyat Kerana kita kata dari masalah, kita kata kismis tu bagus untuk badan, sihat badan dan sebagainya. Sebutlah bagus. Memang para ulama hadis dahulu kuat makan kismis. Tapi janganlah kata telah bersabda Nabi SAW, itu masalah sikit. Kalau anda kata ada confirmation, yes. Macam habatus sauda, yes. Nabi kata habatus sauda syifa' min kulli da'. Habatus sauda adalah ubat segala penyakit, illa sam, kecuali kematian. Jadi mana makanlah. Dan memang actually benda ubat tersebut, habatus sauda ni, dia sebenarnya tugas dia meningkatkan antibody badan. Dia meningkatkan. Kalau dia kata orang tu makan dosage yang betul, habatus sauda dengan madu, dengan bawang putih,
Mana satu daripada Quran, satu daripada hadis Nabi, satu daripada amalan tradisi manusia abang putih ni. Kalau makan dengan dosis yang betul, kadar yang betul, then dia punya antibody dia boleh meningkat sehingga 300%. Dia punya kekuatan dia. Kalau dia makan dengan betul lah. Salah makan masalah juga. Dia ada dosis dia, bukan main makan je. Semua benda tak boleh makan dengan suka hati Macam vitamin C bagus untuk badan. Jangan makan banyak sangat. Kalau makan banyak sangat rosak buah pinggang. Tahu tak? Ini kita tak tahu je, panggil lantak je makan. Vitamin C tu dia ada limit dia. Jangan makan lebih daripada dosis kadar terbetul dia. Kalau makan lebih daripada dosis dia akan menyebabkan rosak buah pinggang. Macam makan kalsium berlebihan sangat pun tak boleh juga. Kan nanti rumah tulang kita akan rapuh. Ini main makan dan kalsium gogok sini, gogok sana sebagainya. Lepas tu tengok tulang tu jadi brittle, tahu. Jadi rapuh, tak boleh. So everything ada kadar dia. Jangan bantai makan melantak-lantak. Kan ini apa saudak actually bagus tapi ada kadar dia juga. Faham? Konsep makan tu kena jaga sikit. Ni main makan je melantak. Kata apa? Makanan sunnah. Nabi makan kambing, makan kambing tiap hari, tengok apa jadi. Makanlah. Kan? Tak naik kaki 4-4 ke atas kau tahu. Naik kaki 4-4 ke atas. Jadi kita ada konsep lah pemakanan tadi. So jadi kalau dia kata orang tu melakukan barang tadi dengan nama-nama Rasulullah SAW, kalau benda tu sahih daripada Nabi SAW, alhamdulillah. Dan kalau tidak, menipu atas nama Nabi, lagi dahsyat lah. Pasti direct masuk neraka. Ini orang tak pandang lagi kan. Ini terus masuk neraka. Tengok, confirm masuk neraka. Man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa penipu di atas namaku dengan sengaja, maka bersiap sedia untuk di tempat di neraka. Ini confirm Nabi sabdakan hadis berkenaan. Mutawatir hadis ni. Hadis ni sama level dengan Quran. Pasal segi para sahabat yang ramai riwayatkan tadi, lebih 10 orang. So mutawatir hadis ni. Jaga-jaga, jangan main-main So jadi kalau orang tu menipu jual barang, ini sunnah Nabi, ini sekian Nabi, siap. Kalau dia tipu atas nama Nabi, confirm dia kena. Kalau tak bertaubat confirm kena. Bahaya. Baik. Siapakah orang yang kumpulan berikut ni? Syaikhun zanin. Syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Nanti saya terang kenapa. Wa malikun kadzab, raja yang berbohong. Ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Okey. Dikata dekat sini, ail ni orang fakir ataupun orang yang miskin yang banyak bergantung pada orang lain. Mana bila orang tersebut disebut ail dia banyak dipanggil ail. Ail mana ail kalau ikut keluarga keluarga ailah keluarga. Kalau pergi kat kedai-kedai restoran-restoran dekat tanah Arab, dia akan panggil ailah. Ni keluarga, untuk keluarga, family punya ni. Pasal apa? Pasal orang yang dikatakan keluarga tu dia menanggung orang lain. Jadi orang yang miskin ataupun fakir ni dia ail. Dan dia kata apa? Dia kata dalam tajuk ini 3 dikeraskan hukuman ke atas 3 golongan ini kerana yang membawa kepada mereka golongan ni 3 tu yang orang tua yang berzina, raja yang berdusta, raja yang berdusta serta orang miskin yang sombong ni, yang membawa mereka untuk buat maksiat-maksiat berkenaan adalah kedegilan dan memandang ringan kepada urusan maksiat yang mereka layak yang mereka akan layak dengannya hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tak mau mereka ni kecuali benda-benda yang kita kata contoh macam hamilun hajiyun. Okey, maksud dia tak membawa mereka untuk buat benda berkenaan untuk jadi macam tu, benda yang mendesak. Okey, contoh dia macam ni. Dia kata tu dan tidak juga orang kata contoh macam ni. Bila orang tua dia berzina, orang tua normally bila dah tua tu dia punya nafsu dia dah hilanglah, dah turun dan sebagainya, dah mula kan mata tak nampak dan sebagainya. Tapi dia berzina juga. Actually beza orang tua berzina dengan orang muda berzina. Orang muda kalau dia berzina, penyebab dia untuk dia berzina tu besar. Pasal nafsu dia dan sebagainya, gelonjak nafsu dia kuat. Dan orang tua ni gelonjak nafsu dia dah lemah. Kan dia macam tak apalah dan sebagainya. Tapi dia jadi maksud dia tak patut dia berjadi macam tu. Tapi dia jadi juga. Maksud dia tu apa? Degil. Dia tak ada sebarang pembawa untuk menyebabkan dia buat benda tersebut. Dan tidak ada sebarang desakan yang bawa kepadanya. Sebagaimana yang sebagaimana yang dibawa oleh orang lain kepada tajuk berkenaan. Okey? Dan penjelasan dia adalah orang yang tua ni tidak ada keperluan dan juga tidak ada hajat dalam diri dia ataupun pembawa pada dia untuk membawa dia berzina. Kerana apa? Kerana di sisi orang tua ni,
orang yang dah berumur ni, dah apa, ajakan kepada zina ni tadi dah lenyap dah macam dah sejuk, tak ada benda sangat. Okey? Dan kerana apa? Kerana sempurnanya akal dia. Akal dah sempurna. Kalau budak muda ni mungkin bodoh lagi. Yang ni dah tua, dah pandai patutnya. Tak timbul tajuk daripada dia berlaku perkara berkenaan. Okey? Dan juga kerana apa? Kerana dekat dengan ajal dia. Dah makin uban banyak, boleh lagi tak fikir. Rasanya mata tak nampak dah ni, dia kata. Dia berzina juga. Okey? Jadi konsep dia, maksud dia orang ni tak ada penyebab patut dia berzina, tapi dia berzina. Okey? Dan kerana apa, dia dah telah sampai kepada apa, penghujung umur dia. Dan sebagainya juga, macam tu juga seorang raja yang pendusta. Kerana dia tak perlu untuk berdusta, dia kata. Tak perlu untuk dia seorang pemimpin atau raja tadi berdusta. Kerana boleh untuk dia apa? Dia menjalankan urusan dia dengan apa? Benar. Maka dia dipatuhi. Dia adalah seorang raja. So jalankan urusan dengan betul. Tak perlu sorok-sorok. Tak perlu macam saya tak payah. Jalankan saja pasal orang takut dia. Kan, orang takut dia raja, dia pemimpin, dia ada tentera, dia ada polis, dia ada tentera di bawah dia. Kenapa perlu menipu? Why should lie, kan? Dia boleh semua dijalankan. Buat benda berkenaan, tak perlu dia menipu. Kalau dia dan jika dia bimbang daripada kebenaran tadi, sebarang kerosakan ataupun sebarang sekalipun daripada apa benda yang dia buat tadi ada kerosakan, biasanya raja ni tak perlu pada sorok-sorok. Normally kalau dia buat. Dalam pasanah kenapa dia cakap terus terang? Dia ada kuasa. Adapun orang yang kata-kata miskin, yang sombong, maka layak untuk dia perkara tersebut kerana apa? Dalam diri dia ni, dia miskin, tapi dia belagak. Miskin tapi belagak. Miskin, dia tahu dia perlu, dia tahu dia sekian, tapi dia sombong. Ini ada masalah. Kerana dia ni pasal apa? Dia orang yang biasanya nak sombong ni perlu ada kelebihan. Ni tak ada kelebihan, dia sombong juga. Macam tadi orang tua tu kan, dia tak patut berzina. Dia tak ada sebab. So macam orang ni sombong, orang miskin ni, kalau dia miskin, dia tahu dia lemah dan sebagainya, alhamdulillah dia tawaduk tadi. Ni dia dah miskin sombong pula. Ni masalah. Kerana apa? Kerana dia tak ada benda nak tuju pada orang lain pun, tak ada benda dia nak bangga pada orang lain. Kerana tidak ada sebab, Kerana apa? Kerana tidak ada sebab untuk dia membawa kepada dia untuk sombong. Kerana sombong ni biasanya berlaku pada orang yang punyai harta ataupun ada khadam, ada status, ada kebesaran, ada datuk tan sri, gelaran dan sebagainya. Dan dia tak ada benda berkenaan. Tak ada benda berkenaan semua sekali. Maka tak ada sebab untuk dia menyombong. Okey, membesarkan diri dia. Dan juga dalam masa yang sama, dia mungkin kadang-kadang yalah, dia tak tahu apa, tapi dia membesarkan diri dia, masalah. Kadang-kadang kita nak ajarkan dia, payah. Kan dia kata tak puas hati. Saya pun ni juga. Dia tak tahu, dia tak belajar. Macam orang dekat Malaysia ni, tak belajar agama tapi keluar fatwa. Ini masalah juga. Kan dia tak belajar, tak tahu bahasa Arab, huah-huah dia tahu. Tiba-tiba dia macam, saya rasakan benda ni adalah tak boleh kerana saya rasakan firman Allah Ta'ala ni. Seriously kan? Bukan bidang kita. Benda-benda bukan hak kita untuk menegi diri. Kalau kita tak tahu cakap, wallahualam, sudah. Ini kita, saya rasa, tapi agaknya habis. Jadi kita kata orang-orang ni yang dikatakan layak ni tadi, pasal apa? Tiga golongan tadi adalah golongan yang tak patut buat benda berkenaan. Mana untuk seorang tua berzina, sebab dia tak ada pendorong sebenarnya untuk dia berzina sebenarnya. Tapi dia maksud dia degil nak buat juga. Raja macam tu juga. Tak ada pendorong untuk dia berbohong. Pasal dia atas sekali. Kan he is the ruler of the nation. Apa saya nak menipu? Okay, pasal nak nyorok. Pasal apa dia semua benda ni? Bahkan zaman dahulu raja-raja nak rampah nak bini orang macam tu kan. Dia buat macam tu je kan. Aku nak Tuan Teja, dia kata. Okay, contohnya kan, contohnya. Okey, macam tu macam orang yang miskin tapi tapi dia bersifat sombong pun sama juga. Tak ada sebab untuk dia sombong. So tiga kumpulan manusia ini melakukan maksiat berkenaan dalam keadaan tak layak untuk melaksanakan benda tersebut. Golongan ini juga adalah golongan yang Allah Taala tidak akan pandang mereka, beri mereka ke pembersihan dan juga tak akan bercakap pada mereka. Ya tak? Miskin sombong ni, adakah kita kata dia sombong kalau dia nak buat sendiri semua? Tak, bukan. Jadi beza Kak. Mana contoh macam orang tu nak buat sendiri dan sebagainya, dia kalau dia ada contoh macam ada sahabat Nabi ramai yang tak ada duit tapi tak nak minta. Itu lain. Ni sekarang ni menyombong ni contoh macam dia miskin tapi nak bergaya. Itu tajuk dia. Itu tak boleh. Dan Islam tak dibenarkan macam tu. Okey? So secara asasnya apa asal bergaya tu bukan daripada Islam. Dan bahkan ada ni. Ni ada orang minta untuk doakan kejap kita baca lepas ni insya-Allah. Okey baik, kita berhenti kat sini insya-Allah. Nanti kita sambung pada hadis yang ke-84.
Baik. Ni ada orang minta supaya didoakan baru meninggal dunia kerana leukemia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la qulubana imanan wa yaqina. Ya Allah, penuhkan hati kami dengan keimanan dan keyakinan. Allahumma la qulubana imanan wa yaqina. Ya Allah, penuhkan hati kami dengan keimanan dan keyakinan. Allahumma la qulubana imanan wa yaqina. Ya Allah, penuhkan hati kami dengan keimanan dan keyakinan. Allahumma qsina min khasyatika ma tahulu bihi baina wa baina ma'asik. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketakutan yang akan menghalang di antara kami dengan kemaksiatan kepadamu. Wa minat ta'ati ma tuballighuna bihi jannatak. Kurniakanlah kepada kami ketaatan yang akan menyampaikan kami kepada syurga-Mu. Wa minal yaqini ma tuhawun bihi 'alana masabad dunya. Dan kurniakanlah kepada kami keyakinan yang akan mengecilkan menimpa kami musibah-musibah dunia. Wa mata'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana. Nikmatkanlah kami Allah dengan pendengaran kami, penglihatan kami dan tenaga kami selama mana Engkau jadikan kami hidup. Waj'alhu waritha minna. Jadikanlah ia waris daripada kami. Waj'al sa'rana 'ala man zalamana. Jadikan basahan kami terhadap orang yang menzalimi kami. Wansurna 'ala man adana. Bantulah kami ke atas orang yang musuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina. Janganlah kau jadikan musibah kami pada agama kami. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Janganlah kau jadikan dunia sebesar-besar kerusingan kami. Wala mablagha ilmina, bukan juga nilai ilmu kami. Wala ghayat ragbatina, bukan juga matlamat keinginan kami. Wala tusallit alaina bi dhunubina. Janganlah kau kuasa ke atas kami dengan sebab dosa-dosa kami. Man la yakhafuka wa la yarhamuna. Orang-orang yang tak takut engkau dan tidak belas kasihan terhadap kami. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan sekalian alam. Allahumma shfi mardana warham mautana. Ya Allah, sembuhkanlah orang sakit di kalangan kami dan rahmatilah orang mati di kalangan kami. Allahumma shfi mardana warham mautana. Ya Allah, sembuhkan orang sakit di kalangan kami dan rahmatilah orang mati di kalangan kami. Allahumma shfi mardana warham mautana. Ya Allah, sembuhkanlah orang sakit di kalangan kami dan rahmatilah orang mati di kalangan kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi alamin. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.